585. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره صدق الله العظيم. Surah yang kita baca ini adalah surah Abasa. Kata para ulama kita, para ulama tafsir, di antaranya dalam tafsir Ibnu Katsir kata dia Makkiyah. Surah ini adalah surah Makkah, yaitu surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda masih dalam peringkat dakwah di Mekah, yaitu sebelum hijrah. Secara umumnya surah ini tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa taala yang pertama sekali menceritakan ataupun Allah memberi teguran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam disambut dengan kisah seorang sahabat yang buta, yaitu yang namanya Abdullah Ibnu Umair Maktub. Dia datang bertemu dengan Rasulullah untuk bertanyakan soalan, mendapatkan nasihat.
kebetulan pada ketika itu Nabi SAW sedang melayani beberapa orang musyrikin Quraisy. Dan Nabi sangat-sangat mengharapkan mereka beriman. Dalam sibuk melayani orang musyrikin Quraisy ini, orang musyrikin Quraisy mereka ni orang bangsawan, orang kaya. Jadi sebab itu mereka bagi syarat, wahai Muhammad SAW, kalau kamu nak kami berada dalam majlis dengan kamu dan mendengar ucapan kamu, tak boleh ada orang miskin, tak boleh ada orang bekas-bekas hamba kami. Jadi kebetulan Abdullah bin Maktum ini dia miskin, orang biasa. Jadi Nabi bimbang takut dengan kehadiran dia itu nanti orang bangsawan Quraisy mereka akan keluar daripada majlis atau akan melarikan diri daripada majlis. Maka Allah Ta'ala menegur, tak sepatutnya kamu melakukan demikian, wahai Muhammad SAW. Ya, kerana yang datang pada kamu itu adalah orang yang dah beriman kepada Allah, ya, orang yang dah confirm bahasanya bila kamu sampaikan peringatan, memang peringatan itu dia akan terima. Tapi orang yang kamu layan itu belum tentu lagi, yang belum tentu lagi dia akan terima. Jadi sebab itu di antara pengajaran besar yang kita akan jumpa dalam ayat ini, dalam surah ini, ialah kita kena kenal kawan kita. Jangan dipanggil apa, jangan tinggal kawan setia, terutama sekali kawan akhirat, kawan yang akan mendoakan kita dan sebagainya. Jangan kita berkawan semata-mata melihat dari sudut dunia, sama ada kekayaan dia, sama ada pangkat dan sebagainya. Kawan adalah kawan akhirat, kerana kawan akhirat ini kena berselian. Walaupun dia tak teringat kat kita pun, doa dia itu insya-Allah akan sampai kat kita. Kerana orang akhirat ini, orang yang yang utama kat akhirat ni, dia semayang. Yang dia semayang, dia puasa adalah semayang. Tuan-tuan bayangkanlah, bila-bila masa pun kita salat, pasti akan ada doa yang mesti kita baca untuk orang beriman yang lain, yang termasuk ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah jalan lurus. Dan orang salat bila habis, sebelum selesai salat, dia akan bagi salam kanan kiri, Assalamualaikum. Bukan, walaupun dia sembahyang seorang, tapi dia bagi salam, sejahtera kat kamu semua. Jadi merangkumi orang beriman yang kanan dan merangkumi orang beriman yang kiri, kesejahteraan. Jadi begitulah juga tuan-tuan dan puan-puan Allah Ta'ala sekalian, ya, dan insya-Allah kita akan jumpa nanti dalam surah ini. Dan juga Allah Ta'ala dalam surah ini menyebutkan tentang Quran, ketinggian Al-Quranul Karim sebagai satu kitab yang dahulunya sebelum turun Nabi Muhammad SAW sudah pun berada di Lauhul Mahfuz, satu kedudukan menepasi langit yang ketujuh di atas sana, disebut dengan Lauhul Mahfuz. Setelah itu barulah turunkan kita, dan sebelum sampai kat kita ni tuan-tuan sekalian, Quran ini dia sampai kepada malaikat Jibril, itu malaikat yang paling utama. Kemudian dibuat turun oleh malaikat kepada Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling baik. Sampai dulu kepada manusia yang paling baik, lepas itu kepada sahabat, kemudian sampai kepada kita pada ini. Jadi kerana itu, bila kita dalam diri kita ini ada Al-Quran, kita menghafal Al-Quran walaupun tak banyak, sekurang-kurangnya orang Islam bila dia salat, dia semayang, dalam diri dia itu ada Fatihah, ada Al-Fatihah, ada Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi sebelum duduk dalam diri kita ni, dia dah duduk di Lauhul Mahfuz. Dia sudah ada pada Jibril, dia sudah ada pada malaikat kiram bararah, Allah Ta'ala sebut layak ini, dan ada pada Nabi Muhammad SAW. Dan dalam hadis Nabi SAW menyebutkan satu, kalau Al-Quran ini dibalut dengan kulit, dia ambil satu kulit, kemudian dibalut Quran, dilempar ke dalam api, nescaya kulit itu tak akan terbakar. Ini simbolik kepada mana orang yang dalam diri dia ada Quran, yang dalam diri dia ada Quran, maka di akhirat nanti insya-Allah, mana kulit kita ni bila dalam diri kita ada Quran, kita menghafal sebuah sikit Quran, mana kulit kita ni sedang membalut Quran. Jadi di akhirat nanti api tak akan bakar kulit kita insya-Allah.
Jadi itulah tuan-tuan. Kemudian Allah Ta'ala cerita tentang kebesaran dia. Dan di hujung surah ini Allah Ta'ala cerita tentang kiamat. Apa akan berlaku bila meletuskan kiamat nanti, di mana manusia ini ada yang akan masuk dalam syurga. Syurga ini penuh dengan kenikmatan, menyebabkan wajah-wajah mereka itu berseri, ceria, gembira. Sebab itu dalam dipanggil kenikmatan. Dan ada pula orang yang dimasukkan oleh Allah dalam neraka, menyebabkan oleh kerana neraka ni panas, siksaan, menyebabkan wajah mereka itu masam, wajah mereka bekut, wajah mereka hitam. Itu Allah Ta'ala sebut di hujung surah. Maka ayat yang pertama kita perhatikan dan sekalian, Abasa Muhammad SAW memasamkan muka. Mana masam muka bila datang tadilah Abdullah bin Maktum tadi ni, Nabi tengah bersembang, dia main, jadi berubah muka Nabi, jadi masam. Mana masam ni makna serba salah, dan nak menerima kedatangan sahabat dia nama Abdullah bin Maktum. Takut orang musyrikin Quraisy yang tengah ada dalam majlis itu dilari keluar. Jadi Allah Ta'ala menegur, Muhammad bermasam muka, watawalla, dan berpaling. Berpaling, tidak melayan. Tidak melayan. Tidak melayan apa tu? Anja'ul a'ma, ketika datang kepadanya seorang buta, iaitu Ibnu Maktum. Tak layan. Sebab tak layan tu sebab Nabi beri perhatian kepada orang lain. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, dan apakah kamu mengetahui wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barangkali dia yang datang tadi, yang kamu tidak layan tadi, yazakka, ingin membersihkan dirinya di dosa. Memang dia datang tu nak minta nasihat, nak minta tanya soalan. Memang confirm kalau kamu cerita, memang dia akan dengar. Yang tadi yang kamu tengah cerita dekat orang musyrikin tu, dia tak tahu lagi, belum tentu lagi. Dia bagi diman, nak dengar. Mungkin ini belum tentu lagi mereka akan terima. La'allahu yazakka, barangkali dia ingin bersihkan diri dari dosa-dosanya, ataupun yazakkaru, dia ingin mendapat pelajaran atau peringatan daripada apa yang kamu sampaikan. Fatanfa'u dzikra, lalu memberi manfaat kepadanya pengajaran atau peringatan yang kamu sampaikan kepada dia. Amma man istaghna, adapun orang yang mereka tidak berhajat, yakni kafir Quraisy yang sedang bersama kamu, dia tak berhajat pun sebenarnya, tak berhajat pun pada peringatan yang kamu sampaikan. Fa anta lahu tasadda, namun kamu kepadanya memberi perhatian. Orang yang betul-betul berhajat, kamu tak bagi perhatian. Tapi orang yang tak berhajat pun, dia duduk tu, maknanya duduklah, duduk dalam majlis. Bukan maknanya macam kita kata lah, tuan-tuan ada setengah orang ini, dia hadir mungkin atas suatu, dia bukan nak pun, terpaksa dan sebagainya. Jadi sebab itu Allah Ta'ala mengajar kita untuk sentiasa memastikan kawan setia kita. Fa anta lau tasadda, namun kamu kepadanya beri perhatian. Wa ma 'alaika la yazakka, beri perhatian, mudah-mudahan dia beriman. Tapi kata Allah, wa ma 'alaika la yazakka, padahal tidak ada celaan atas kamu jika tidak dia membersihkan diri, tidak beriman. Jadi kamu nak dia beriman, dan kamu beri perhatian kepada dia, lalu kamu menepikan saudara kamu yang telah beriman. Tak boleh, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia telah beriman, dia telah menunjukkan keikhlasan dia. Kamu cerita apa pun dia pasti akan terima. Yang tadi ini dia belum tentu beriman. Kalau dia tak beriman pun Allah Ta'ala tak akan tanya kamu. Allah Ta'ala tidak akan tanya. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam hidup kita ini, bila kita mengajak seseorang, kita ajak saja, kita sampaikan saja. Tak perlu kita terlalu orang kata apa, mengharapkan sambutan daripada dia, sehingga kan kita menepikan apa yang dah ada. Menepikan apa yang dah ada. Kita menyebabkan kawan-kawan kita yang telah beriman kecil hati.
Sebab kita menolak mereka, lalu kita mengutamakan orang lain yang belum tentu beriman, yang belum tentu menjadi kawan kita yang sebenar. Padahal kalau kita dakwah orang pun, Allah Ta'ala kata, wa ma'alaika la yazakka. Kalau mereka tak beriman, kamu tak akan dipersalahkan, kerana tugas kamu menyampaikan saja. Tapi orang yang datang ikhlas kepada kamu, memang dia nak sesuatu, dia nak mengaji, tiba-tiba kamu tak ajak dia, kerana dia tak ada apa-apa, yang itu Allah Ta'ala akan persalahkan kamu. Allah Ta'ala akan persalahkan kamu. Jadi kerana itu tuan-tuan bersekalian, para ulama sendiri dalam membahaskan soalan dipanggil fiqh al-awlawiyat, keutamaan. Dia nak sembahyang duha, kemudian ada orang datang nak tanya soalan, nak tanya soalan kepada dia. Dan soalan itu benda yang dia jahil, dan dia jahil. Apatah lagi soalan itu berkait dengan iman, senang ceritalah, kita kata orang dia main nak masuk Islam, katalah contoh, dia kata, ustaz saya ni ada satu saya bawa ni ustaz ni, ada orang ni dia nak masuk Islam, nak ucap kalimah syahadah, yang ustaz pula nak sembahyang duha. Dia kata, tunggu ustaz, saya nak sembahyang duha dulu. Bolehkah begitu? Tak boleh, tuan-tuan sekalian. Sembahyang duha itu sunat dia. Sembahyang duha itu adalah sunat. Membuang kejahilan daripada orang lain dan mengislam orang lain, itu adalah wajib, fardu. Buat tuan-tuan sekalian, kita tengah sembahyang duha, tiba-tiba kawan tu mati tanpa sempat mengucap kalimah syahadah. Siapa nak tanggung kekufuran dia? Padahal kita dah, sebab itu begitulah tuan-tuan bersekalian, maknanya kita kena, orang kata apa, dalam masalah kawan pun sama. Utamakan kawan di mana? Kawan iman, kawan akhirat. Kawan yang akan mendoakan kita bila kita mati nanti, itu pun kawan yang baik, yang setia dengan kita, bukan asal berkawan saja. Sebab itu dalam satu hadis Nabi SAW menyebut kepada kita, al-mar'u ala dini khalil. Seseorang itu dia berada di atas agama teman rapat dia. Falyanzur al-mar'u ma'a man yukhalil, maka hendaklah falyanzur ahadukum ma'a man yukhalil, maka hendaklah setiap daripada kamu memerhati bersama siapa dia berteman rapat. Jadi kerana itu kita nak tengok orang ni, tak payah tanya dia kamu baik ke tak baik. Memang perempuan dia akan kata dia baik. Tengok dia kawan dengan siapa, kita boleh tahu dia. Tengok dia kawan dengan siapa. Anak-anak kita pun tak payah tanya dia, tak payah tanya dia tu macam mana, dia tipu kita ke tidak. Tengok dia berkawan dengan siapa, kita boleh kenal dia. Dapat Nabi sebut begitu. Nabi dia tak akan sebut benda yang sebalik. Dia tu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Nabi ini sallallahu alaihi wasallam, bila dia bercakap, dia tak akan bercakap daripada diri dia. Semua yang dia bercakap itu daripada Allah Ta'ala. Jadi bila dia sebut kat kita, seseorang itu dia berada di atas agama kawan dia, teman rapat dia, maka hendaklah setiap dari kamu menyelidik dengan siapa dia berteman rapat. Jadi kerana itu tuan-tuan sekalian, kawan sebenar kita ni dalam agama ni ialah dipanggil orang yang bersama sembahyang berjemaah dengan kita, duduk dalam majlis ilmu dengan kita. Itulah sebenarnya kawan dunia akhirat kita. Jadi kita tengok, kita ada tak kawan-kawan macam tu? Kawan-kawan begitu ada, alhamdulillah. Jagalah elok-elok, kerana dialah bila kita mati nanti, dan di akhirat nanti tuan-tuan sekalian. Orang beriman ini dalam hadis, dalam Quran, Allah Ta'ala sebut, al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqun. Orang-orang yang berkawan rapat di dunia pada hari itu, ini hari akhirat, saling sama-sama, mereka itu akan saling bergaduh, termasuk suami isteri, ayah dengan anak. Dan kawan-kawan rapatlah di dunia ni, memang kancing semua, tapi di sana kata Allah, aduun, akan menjadi musuh. Illal muttaqun, kecuali orang bertakwa. Orang bertakwa saja dia akan kawan dunia akhirat. Orang bertakwa ni di sana nanti pun dia akan cari kawan dia. Hatta dia masuk dalam syurga pun dia tak akan seronok. Kalau kita ini kadang-kadang bila kita dah kaya, dah seronok, kita lupa dengan kawan-kawan kita. Ahli syurga, dia masuk dalam syurga pun dia akan cari kawan-kawan dia. Dia akan cari kawan-kawan dia yang dia berkawan di dunia dulu. Bila cari tak jumpa,
Dia tanya, "Ya Allah, kami cari kawan kami tak jumpa." Allah Ta'ala kata, "Cuba tengoklah neraka apa ada." Bila tengoklah neraka ada sungguh. Lalu mereka minta, "Ya Allah, kawan kami, Ya Allah, keluarkanlah, keluarkan." Dan keluarkan. Jadi orang takwa dia akan keluarkan seorang kawan-kawan dia hidup neraka. Jadi begitulah tuan-tuan sekalian, ya. Maknanya sampai di akhirat nanti, orang yang kita berkawan atas takwa ini, kita sembahyang berjamaah dengan mereka, tuan-tuan sekalian, sama-sama mengaji, sama-sama ambil pedulilah persoalan-persoalan agama akhirat ini, mereka lah yang diantaranya akan bersyafaat untuk kita di akhirat nanti. Jadi sebab itu Allah Ta'ala tegur, dia tak boleh begitu, ya Muhammad. Tak boleh kamu mengabaikan saudara kamu, dan kerana semata-mata kamu nak mengambil hati orang-orang yang tertentu, yang belum tentu mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Kahfi, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala sebut dalam penjelasan yang lebih jelas tentang masalah ini, seolah-olah macam mentafsirkan ayat ini dalam muka surat 297 surah Al-Kahfi. Dalam sana Allah Ta'ala nasihatkan lebih jelas kepada kita, walaupun ditujukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi hakikatnya untuk kita. Kata Allah, "Wasbir nafsaka." Sabarkanlah dirimu, wahai Muhammad. Mana tahan dirimu. Tahan dirimu, wahai Muhammad. Ma'al ladzina yad'una rabbahum. Bersama orang-orang yang mereka menyembah Tuhan mereka bil ghadati wal 'ashyi, pada waktu pagi dan petang. Yuriduna wajhah, kerana mengharapkan keridaan Allah. Mana bersama, sentiasa bersama dengan mereka, bersama dengan orang-orang yang menyembah Tuhan mereka pagi petang, iaitu sahabat-sahabat kamu. Wala ta'du aynaka anhum, dan janganlah engkau malingkan kedua mata kamu, ni pandangan kamu dari mereka, ya Muhammad. Turiduna zinatal hayatid dunya, kerana mahukan atau menghendakikan perhiasan atau kesenangan hidup dunia. Jangan tinggal kawan, jangan tinggal kawan yang menyembah Allah pagi dan petang, maknanya taat kepada Allah semata-mata kerana kita mengejar perhiasan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbu an dzikrina, dan janganlah engkau matuhi sesiapa yang mana kami telah lalaikan hatinya daripada mengingati kami, iaitu mana orang musyrikin tadi, mana yang terbuai dengan dunia, lalu memberi syarat kepada kamu, wahai Muhammad, boleh kami hadir majlis, tapi jangan ada orang miskin, jangan ada orang yang status tak sama dengan kami. Itu permintaan itu menunjukkan kepada permintaan orang yang lupa kepada Allah. Kerana orang yang ingat kepada Allah ini, tuan-tuan sekalian, dia ada sifat tawaduk, sifat rendah diri. Dia duduk dengan siapa pun tak apa, tidak jadi masalah. Jadi sebab itu, tuan-tuan sekalian, bila kita sembahyang ni, duduk sebelah kita itu ikutlah. Kadang-kadang orang tua, kadang-kadang orang muda, kadang-kadang kanak-kanak, kadang-kadang orang miskin, kadang-kadang orang kaya, tak ada peduli apa, biar tak ada masalah dengan sekalian, kerana kita sama menghadap Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Quran, "Inna akramakum indallahi atqakum." Orang yang paling mulia di sisi Allah di kalangan kamu adalah orang yang bertakwa, bukan kaya miskin, bukan ada pangkat dan sebagainya, tidak. Orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Wattaba hawahu, dan dia menurut hawa nafsunya. Wa kana amru furta, dan adalah urusannya itu melampaui batas kebenaran. Jadi tuan-tuan sekalian, selesai yang pertama, Allah Ta'ala mengajar kita untuk memilih kawan yang betul dan benar. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, wa amma man ja'aka yas'a, dan adapun orang yang datang kepada kamu dengan berusaha keras, yang ini bersungguh-sungguh untuk mendapat hidayah daripada kamu, wa yakhsha, sedangkan dia takut kepada Allah, fa anta anhu talaha, maka kamu darinya kamu berlengah-lengah, yang mengabaikannya, tidak beri perhatian kepadanya sebagaimana kamu beri perhatian kepada yang pertama tadi, orang musyrikin yang bersama dengan kamu. Kalla, jangan sekali-kali begitu, kata Allah.
Jangan sekali-kali begitu. Mana jangan sekali-kali kamu mengabaikan orang yang takut kepada Allah, yang datang untuk mendapat nasihat kepada kamu. Kemudian kata Allah, innaha tadhkiratun, sebenarnya ayat-ayat Allah itu adalah peringatan bagi kamu dan juga bagi sekalian yang lain. Jadi dhamir ha di sini, sebagian ulama kata kembali kepada Quran, ayat Quran. Walaupun agak kita kata teguran ni bukan semua orang suka. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kata ulama, surah ini menunjukkan kebenaran Muhammad. Karena yang ditegur di sini ialah dia sendiri. Allah Ta'ala menegur dia sendiri. Jarang tuan-tuan sekalian orang nak cerita dekat orang lain kesilapan dia sendiri dan juga teguran yang dia terima. Kebanyakan orang dia akan cerita benda baik-baik, benda seronok, semua orang puji dia. Konon puji dia, konon puji dia, konon puji. Tapi Rasulullah ini Allah Ta'ala sampaikan, itu wahyu, teguran tu kena atas batang hidung dia, dia tetap sampaikan. Dia tetap sampaikan. Jadi sebagai ulama kata, innaha itu kembali kepada keseluruhan ayat Quran, termasuk teguran yang ada. Dan sebagian ulama menyatakan bahawa innaha, sesungguhnya ia nasihat. Nasihat yang Allah Ta'ala berikan melalui ayat ini merupakan tazkiratun, peringatan untuk kamu dan juga untuk semua sekali. Jadi kerana itu tuan-tuan sekalian, dalam hidup kita ini, kita cari jangan benda baru. Ada setengah orang bila dia mengaji, dia nak benda baru. Tidak tuan-tuan sekalian, ada kalanya benda lama tapi tazkirah, peringatan. Mai ustaz cerita buat semayang. Ada setengah orang kata, semayang ni saya biasa mengaji dah. Ya, biasa mengaji dah semayang. Tapi semayang kita ni macam mana? Adakah kita jaga semayang? Adakah kita jaga salat berjamaah dan sebagainya? Biarlah benda baru, benda berulang. Dalam Quran sendiri pun tuan-tuan sekalian, lagi penting sesuatu itu, lagi banyak Allah Ta'ala ulang. Apa yang paling penting dalam hidup kita? Dalam hidup kita yang paling penting sekali ialah la ilaha illallah, Allah Ta'ala itu. Sebab itu dalam Quran ni, kalimah yang paling banyak dalam Quran ni diulang Allah. Kita perhati setiap muka surat keseluruhan dalam Quran ni hampir 2000 kita akan jumpa dengan kalimah Allah. Itu tak termasuk Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Jabbar dan sebagainya. Jadi yang betul lagi apa dia? Kiamat. Nama yang Allah Ta'ala bagi dengan sempena kiamat dalam Quran ni cukup banyak. Di antaranya Al-Zalzalah, Al-Qari'ah, di antaranya Al-Waqi'ah. Itu semua nama merujuk kepada kiamat. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, lagi penting suatu itu, lagi banyak kita kena ulang dengar lagi. Tapi orang kita ni kadang-kadang dia nak benda baru. Benda baru tu lah. Dia rasa ustaz pun bila ada tekanan masyarakat nak benda baru, maka dia pun nak kena cari benda pelik. Maka timbul dipanggil orang yang dia suka cerita. Ambil cari benda-benda yang luar biasa, cerita-cerita yang luar biasa, sebab nak bagi masyarakat seronok. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, dan kita ni bila mengaji ni, kita kena, tuan-tuan sekalian, kena tumpu pada benda yang paling penting dalam hidup kita. Di antaranya ialah benda tentang iman, tentang akhirat, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jangan sekali-kali begitu. Mana jangan kamu lakukan sebagaimana tadi. Sebenarnya ayat-ayat Allah ini, ataupun nasihat yang terkandung dalam surah ini, tazkiratun, merupakan suatu peringatan bagi kamu dan juga bagi semua. Faman syaa dzakara, maka sesiapa yang dia menghendaki, dia dapat mengambil pengajaran, atau akan mengingatinya. Faman syaa dzakara, dapat mengambil pelajaran ataupun peringatan daripada dia. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita perhati tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, di sini Allah Ta'ala kata faman syaa, siapa nak. Manakala siapa tak nak, terpulang pada dia lah. Allah Ta'ala tak paksa di dunia.
Sama juga dalam surah Al-Kahfi, Allah Ta'ala sebut tentang Quran. Al-haqqu min rabbik, kebenaran. Ini Al-Quran ini, kata Allah, merupakan kebenaran daripada Tuhan kamu. Al-Quran ini kebenaran daripada Tuhan kamu. Faman syaa falyu'min, barang siapa yang nak, kata Allah, silakan beriman. Wa man syaa falyakfur, siapa yang nak, silakan kufur. Silakan kufur. Faman syaa falyakfur, barang siapa yang mau nak kufur, silakan kufur, kata Allah. Jadi pilihan. Tapi kena beringat, kalau memilih untuk mengingati dengan pengajaran ini, kita akan jadi orang yang beriman dan juga sentiasa beramal saleh, dan kita akan mendapat keuntungan di akhirat. Tapi kalau kita pilih untuk menepikan peringatan Quran ini, maka kita akan rugi, dan di akhirat nanti kesudahan hidup kita ini adalah neraka. Faman syaa dzakara, maka siapa yang menghendaki, dia dapat mengambil pengajaran ataupun peringatan daripada Al-Quran. Fi suhufin mukarramah, mana peringatan ini Al-Quran yang telah pun berada dalam lembaran ataupun naskah yang dimuliakan oleh Allah di sisi, iaitu di Lauhil Mahfuz. Di Lauhil Mahfuz. Sebagaimana tuan-tuan sekalian, dalam surah yang ke depan kita nanti, kita akan jumpa dalam surah Al-Buruj, di ujung surah, muka surat 590, Allah Ta'ala sebut di sana, bal huwa Qur'anul Majid fi Lauhil Mahfuz. Bahkan apa yang mereka dustakan itu, kata Allah, merupakan Quran yang mulia. Fi Lauhil Mahfuz, muka surat 590, yang sudah pun tersimpan di Lauhil Mahfuz, di atas sana. Ini Quran ini, tuan-tuan sekalian, sebelum turun pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia sudah pun Allah Ta'ala simpan di Lauhil Mahfuz, di tempat yang tinggi di atas sana. Marfu'atul mutahharah, yang ditinggikan di langit. Lembaran-lembaran yang mulia yang ditinggikan di langit. Mutahharatin, yang disucikan. Mutahharah, mana yang disucikan dari sentuhan syaitan. Mana syaitan ni dia tak boleh ganggu apa yang ada di sana. Semua kitab, tuan-tuan sekalian, boleh dipindah oleh manusia. Jadi sebab itu kita perhati, tidak ada mana-mana buku di atas muka dunia ni yang selamat. Kalau dia tak dipindah oleh manusia pun, syaitan boleh mengotorkan orang yang tulis kitab. Maknanya kita ni, tuan-tuan sekalian, bila kita tulis buku tu main daripada mana? Buku tu main daripada otak kita, main daripada hati kita. Hati kita ni boleh dikotori oleh syaitan atau tidak? Ya, boleh dikotori oleh syaitan. Jadi apa yang kita tulis pun tak bersih, tak elok, dipanggil bias, ataupun maknanya ikut nafsu kita lah. Kita nak mempengaruhi orang lain, kadang-kadang tak betul. Tapi Quran, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala sebut mutahhar, yang disucikan daripada sentuhan syaitan. Jadi kerana itu, apa yang malaikat Jibril ambil daripada Lauhul Mahfuz itu bersih, syaitan tak boleh ganggu. Kemudian malaikat Jibril bawa turun pada Muhammad SAW pun syaitan tak boleh ganggu. Sampai ke hari ini, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala jamin dalam Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang menurunkan zikr, yakni Al-Quran itu, kamilah, kata Allah, yang benar-benar akan menjaga dia. Jadi kerana itu Quranul Karim, tuan-tuan sekalian, sampai hari kiamat, dia merupakan kitab suci, kitab yang bersih, dan tidak akan ada kekeliruan, tidak akan ada kecacatan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila kitab yang suci ni, tuan-tuan sekalian, kita baca, hati kita pun akan jadi suci, kita pun akan jadi suci. Kemudian kita beramal pula, amalan kita pun akan jadi suci, akan jadi bersih. Dan bila kita mati nanti, kita akan mati sebagai orang yang bersih. Dan orang yang bersih, tuan-tuan sekalian, kenapa Allah Ta'ala siksa manusia dalam neraka? Sebab kotor. Hatta orang beriman sendiri pun, neraka, tuan-tuan sekalian, dia bukan dicipta untuk orang beriman. Neraka ni dia dicipta untuk orang kafir.
Tapi kenapa ada orang beriman yang dimasukkan seketika dalam neraka? Kalau orang kafir, dia akan masuk dalam neraka selama-lamanya. Tapi orang beriman, ada juga yang dimasukkan dalam neraka, kemudian akan dikeluarkan dari neraka. Kenapa Allah Ta'ala tak masukkan dia terus dalam syurga? Kenapa perlu masuk dalam neraka dulu? Kerana kotor. Kerana kotor. Sebab itu Allah Ta'ala pesan kat kita di dunia ni, bersihkan siap-siap. Jangan sampai Allah Ta'ala bersihkan di sana nanti. Kerana bila nak bersih di sana nanti, tak ada tempat melainkan neraka. Dan untuk bersihkan, dia panggil dosa-dosa. Tapi kalau kita bersihkan di sini siap-siap dan silam, kita mati dalam keadaan bersih, maka di akhirat kita dah suci, maka terus akan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana kita nak bersihkan di dunia ni? Tuan-tuan sekalian, macam mana kita nak bersihkan dunia sebelum kita mati? Yang pertama sekali, tuan-tuan sekalian, dengan iman. Iman kita, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu akan bersihkan diri kita daripada kekotoran namanya kufur dan syirik. Itu satu. Yang kedua, semayang. Nabi sendiri sebut, orang semayang ni pahala tu satu. Pahala tuan-tuan sekalian satu. Pada yang sama, semayang ni kita bersihkan sedikit demi sedikit dosa yang ada pada kita. Macam mana tuan-tuan nak faham? Senang saja. Satu hadis Nabi sebut. Nabi pernah tanya sahabat-sahabat radhiyallahu anhu, bagaimana jika sekiranya salah seorang daripada kamu ni, ataupun jika antara kita ni, antara kamu ni, ada seorang yang dia setiap hari dia mandi, setiap hari dia mandi 5 kali sehari semalam, apakah pada badan dia masih ada daki? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, pasti tidak akan ada sebarang daki, sebab dia mandi setiap hari 5 kali sehari semalam. Lalu Nabi SAW menjawab, itulah perumpamaan orang yang semayang 5 waktu sehari semalam. Setiap kali dia semayang itu seolah macam dia mandi 5 kali sehari semalam. Tuan-tuan bayangkan, kita dah bersihkan jiwa kita, dosa kita ni setiap hari 5 kali sehari semalam, 5 kali. Maka akhirnya tuan-tuan sekalian, kita akan mati sebagai orang yang bersih. Kemudian lagi istighfar, tuan-tuan sekalian. Banyak istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dan juga sedekah. Sedekah mana disebut? As-sadaqatu tutfi'ul khati'ah kama tutfi'ul ma'un. Sedekah memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Pahala 700 kali ganda. Pada yang sama, banyak mana kita bagi sedekah itu, dosa kita Allah Ta'ala akan padamkan, Allah Ta'ala akan hilangkan. Dan sedekah ni dia tak macam zakat. Dan zakat ni dia dah had tertentu, 25% atas RM1,025. Kalau orang buat bendang pula, hasil bersih 2,000, 10%, 200. Tapi sedekah ni banyak mana bagi, sikit pun tetap Allah Ta'ala akan terima. Itu Nabi sebut, ittaqin nar walau bisyiqqi tamratin. Peliharakanlah, bersihkanlah diri kamu daripada api neraka, peliharakanlah diri kamu daripada api neraka dengan bersedekah walaupun sebelah buah kurma, sebelah buah tamar. Kita hari ni tuan-tuan berselang buah kurma, kalau jatuh sebiji pun tak ambil dah. Tapi Nabi kata, dengan bersedekah walaupun sebelah buah kurma itu, Allah Ta'ala akan dipanggil selamatkan kamu daripada api neraka. Dan kita dah baca dah hadis sebelum ni, tuan-tuan berselang. Termasuk kita bagi makan. Kalau orang lelaki ni, Allah Ta'ala sebut, ma taj'alu fi imra'ati sadaqah. Apa yang kamu beri makan kepada isteri kamu tu sedekah. Jadi betul juga, likulli kabiratin sadaqah. Apa yang kau berikan kepada setiap makhluk bernyawa, walaupun kucing ke anjing ke. Dalam hadis Nabi cerita bagaimana Allah mengampunkan seorang yang dia bersimpati pada seekor anjing, dia bagi minum anjing yang dahaga, pun Allah Ta'ala bagi pahala sedekah sekali. Kita orang Melayu kalau jumpa haji tak nak tinggal luar. Nampak tuan tak? Yang terlihatnya. Dan kita orang Melayu cukup sensitif. Jadi sebab itu kalau dia tak kacau kita, biar dia hidup. Cuma tak boleh belah. Orang yang belah anjing, Allah Ta'ala akan hapuskan pahala setiap hari satu tirab. Jadi orang Islam dia tak boleh belah anjing kecuali untuk tanaman.
Kalau dia jaga tanaman boleh, jaga rumah pun boleh. Sebab tu orang Arab, kata Rasulullah, di Mesir banyak orang Arab bela anjing walaupun Islam, untuk jaga rumah dan sebagainya, kerana keselamatan, kerana itu tradisi ni. Tapi orang kita ni tak payahlah, sebab memang kita tak ada adat itu, dan kita pun tak perlu dipanggil tanam-tanaman. Dan memang dulu kami duduk pilang kawi dulu, persu bawa pilang kawi tu, orang kawi dia bela ni. Kerana dia panggil, mereka langkawi boleh kata agak terpencil, dipanggil binatang-binatang banyak, binatang buah dan sebagainya. Memang belah. Tak ada masalah. Dalam hadis pun Nabi mengizinkan anjing untuk dibelah bagi jaga rumah, untuk jaga tanaman dan sebagainya. Anjing ni kata Rasulullah Allah Ta'ala bagi dekat dia, memang dia panggil deria bau dia tu 1 kilometer, 2 kilometer dia boleh sampai. Lepas tu di Eropah, orang yang banyak, mereka belah kambing dan puluhan ribuan kambing, dia belah anjing. Anjing tersesat masuk lautan tu, kambing tersesat masuk lautan tu, anjing dia boleh cari, dia boleh halau bawa pula. Itu Allah Ta'ala bagi. Dan saya pernah tengok ada seorang itu ni dalam sana, kata apa, dalam sana cerita macam mana orang yang alahan dengan kacang. Dia alahan dengan kacang. Kalau dia makan kacang boleh buat pada mati, walaupun sebiji, walaupun saki-baki kacang di pinggan dan sebagainya, dia panggil basuh, tak cuci, pinggan dia digunakan, maknanya dia alahan boleh buat pada maut. Jadi macam mana dia nak hidup? Macam mana dia nak hidup? Dia nak makan di kedai dan sebagainya. Kadang-kadang orang tu kata tak ada kacang, tapi ada kacang dalam makanan. Maka di antaranya ialah belah anjing yang dilatih. Anjing yang dilatih untuk mengesan kacang. Maka dibuat test. Dia panggil pinggan, 40 buah pinggan kalau tak silap. 40 pinggan. Ini salah satu pinggan tu ada bekas kacang, tak disabun, tak dibasuh dengan elok lah, tapi disembur dengan semburan air yang laju, yang sangat laju, sembur air macam tu pada guna untuk ni lah, beli yang elektrik yang tu, yang laju semua semburan tu, maknanya sembur lah pinggan yang bekas kacang tadi, disusun 40. Lepas tu dia bawa anjing tadi, anjing tu berjalan dengan keluar sampai kepada pinggan yang saki-bagi kacang yang disembur dengan dia dengan tembok ayam tu, ayam kuat tu sendiri. Dia terlajak 2 pinggannya, lepas tu dia patah balik, dia berhenti depan pinggan yang tadi. Sampai begitu dengan perselian. Kalau kita lah kadang-kadang bukan dekat pinggan tu bekas ada kacang pun tak perasan kita. Dan jadi anjing ni Allah Ta'ala bagi dekat dia punya deria tu, yang mana dia boleh diajar, dia latih tu, mana dia kenal tuan dia apa pun dia boleh dikesimal tak lagi dekat dia. Jadi dalam syariat kita tuan-tuan muslimin, hukum jadikan anjing ni sebagai binatang mainan tak boleh, macam kucing dan semua tak boleh. Tapi kalau jadikan anjing ni dibelah untuk jaga rumah, dibelah untuk jaga tanaman, jaga dia punya premis dan sebagainya, boleh. Hukumnya adalah harus boleh syarat. Itu sikit lah tuan-tuan kita sebut, walaupun tak ada kena-mena sangat dengan ayat ni. Tak tahu macam mana boleh pijau sampai cerita pasal anjing ni. Mutaharatun. Jadi Quran ni ditinggikan di lain. Kita cerita masalah bersih tu, masalah dia punya apa, walaupun beri di antara amalan yang kita boleh buat untuk bersihkan. Bila kita mati nanti ni, kita pejam mata nanti, tuan-tuan sekalian, bersih. Maknanya tak ada dosa lagi. Jaga iman kita, semayang tuan-tuan sekalian, banyak istighfar. Kemudian rajin bersedekah. Puasa, masuk bulan Ramadan, puasa bagi sungguh-sungguh. Kerana Nabi SAW sebut, man sama Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban, kerana iman dan juga kerana mengharapkan pahala si Allah, akan diampunkan dosa-dosa Nabi. Puasa yang kita buat itu pahala tu lain, kemudian Allah Ta'ala ampun dosa-dosa kita.
dosa-dosa kita yang lalu tentang taslim. Biaidi safarah, di mana kitab yang mulia itu, Quran ini yang asalnya berada di Lauhul Mahfuz, tinggi atas sana, dibawa turun, biaidi, dibawa turun dengan tangan-tangan. Nah, dengan tangan-tangan safar para malaikat utusan Allah. Ya, safar. Daripada jamak safir. Sebagai ulama mentafsirkan, iaitu malaikat utusan. Utusan Allah membawa turun wahyu, diketuai oleh malaikat Jibril. Ada ulama yang menyatakan safarah jamak pada safirun ay katibun, juru tulis wahyu. Ya. Kiramin bararah, yang mulia. Barah ini muti'ina, lagi taat pada Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, sebab itu kata ahli ulama, Quran ni penuh dengan Allah Ta'ala sebut apa? Mulia, tinggi, suci. Quran ni mulia, tinggi, suci. Kemudian dibawa turun pula oleh tangan-tangan malaikat utusan, panggil malaikat-malaikat, yang mana sifat malaikat ni pun mulia, kiramin, mulia, bararah dan juga taat. Jadi tuan-tuan bayangkan, kitab yang duduk di tempat tinggi, mulia, tinggi, suci, dipegang, dibawa turun pula oleh malaikat utusan Allah yang mulia, baik. Kemudian kitab tu masuk pula dalam hati kita. Masuk pula dalam hati kita. Walaupun kita ni rata-ratanya, bukan tuan-tuan sajalah, ustaz pun bukan semua hafal Quran. Dia pun hafal sikit punya tuan-tuan juga. Tapi tak apalah, kita hafal Fatihah, kuliah, Qul huwallah, 3 kali qul sama dengan Quran. Jadi duduklah hati kita, tuan-tuan. Benda yang mulia, yang suci itu dibawa tu oleh malaikat yang suci kepada Nabi yang terbaik pula sampai dekat kita. Duduklah hati kita. Kemudian kita pula baca dengan mulut kita, tuan-tuan. Baca dengan mulut kita. Sebab itu bila nak pegang Quran ni kena ada wudu. La yamassu illa mutahharun. Kena ambil wudu, kena kitab suci. Kita sucikan tubuh kita dulu, kemudian baru kita pegang Al-Quran. Mulut kita pula baca kalam-kalam suci. Kemudian kita pula beramal kepada sekalian. Macam kita sekarang ni, orang suruh semayang sebab apa? Sebab apa kamu semayang? Sebab Quran suruh kita semayang. Mana kita buat apa yang Quran suruh? Kenapa puasa? Quran suruh puasa. Kenapa kamu cakap benda baik? Kerana Quran suruh buat benda baik. Nabi Muhammad menyampaikan Quran kepada kita. Jadi tuan-tuan sekalian, dengan Quran yang mulia, tinggi, suci sampai dekat kita pun jadi mulia, jadi suci, jadi tinggi juga. Jadi kerana itu tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala panggil apa kita? Kita yang beriman ni dan bertakwa ni, Allah Ta'ala panggil apa? Kita ni. Allah Ta'ala panggil kita ni wali dia. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali orang beriman. Allah adalah wali orang beriman. Wali, tuan-tuan sekalian, kalimah wali ni Allah Ta'ala sebut Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali orang beriman. Mana wali kita? Kita selalu guna wali ni waktu mana? Bila nak kahwin. Bila nak kahwin, tuan sekalian, saya lah wali dia. Bila orang perempuan lah, tuan sekalian, ayah kita wali kita. Sebab apa ayah kita wali kita? Dia ayah kita, dia melahirkan kita. Daripada dia benih kita, dia yang jaga kita. Dia tak akan tengok kita dirugikan. Wali. Tuan-tuan bayangkan, Allah Ta'ala kata dia wali kita. Tapi orang Melayu tu bila sebut wali, hak boleh jalan cahaya, boleh terbang di langit dan sebagainya. Itu karamah. Wali ni ialah orang beriman, bertakwa. Allah Ta'ala isytiharkan kita ni wali. Mana dia jaga kita, dia akan pelihara kita, dia kasih dekat kita. Dengan sebab apa, tuan sekalian? Dengan sebab kita terima Quran. Al-Quran yang mulia, yang tinggi itu, bila kita hafal sebuah sikit, kita baca, kita beramal, maka kita akan jadi mulia, tinggi dan juga suci seumpama Quran. Jadi tuan-tuan sekalian,
Jadi mari kita berazam sungguh-sungguh kita banyak baca Quran. Walaupun kita kata mungkin tak semua daripada kita ni yang boleh nak baca di mushaf, kita baca saja qul huwallahu setiap hari. Kalau boleh qul huwallahu ni baca 10 kali setiap hari. 3 kali, kalau 3 kali dah satu Quran. Tapi kalau 10 kali satu rumah lah Rasulullah. Bagaimana hadis daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Nabi menyebutkan barang siapa yang baca qul huwallahu 10 kali, Allah akan binakan satu rumah untuknya dalam surga. Baca dalam pagi-pagi lepas subuh ke, subuh 5 kali ke, petang 5 kali ke, ataupun 3 petang, 3 pagi, 3 tengah hari, 3 petang ke sebelum, jadi bagi cukup 10. Bila Nabi kata 10 kali qul huwallahu satu Quran, yang satu rumah dalam surga, Sayyidina Umar dia tanya, ya Rasulullah, kalau macam tu banyaklah rumah kita dalam surga ni. Sebab senang nak buat rumah. Rasulullah kata, ya Umar, Allah boleh bagi banyak mana yang kamu nak. Tak mau tak apa, nanti di akhirat nanti bagilah kat kawan-kawan. Maknanya kita banyak lagi benda sekalian. Kawan-kawan yang kita nak tolong. Kita kalau boleh di akhirat nanti kita nak tolong semua ayah kita, mak ayah kita, adik-beradik dan sebagainya. Dan selagi mereka beriman, mati dalam iman, tuan-tuan sekalian, mereka itu Allah Ta'ala akan bagi syafaat. Mana kita boleh tolong. Walaupun macam mana keadaan dia sekalipun, di akhirat nanti bila dia orang beriman, mati dengan la ilaha illallah, macam mana keadaan dia sekalipun, Allah tidak pernah menghalang dia untuk ditolong. Jadi kita banyak rumah di akhirat nanti boleh bagi kat kawan-kawan, boleh bagi. Dan begitulah tuan-tuan sekalian, kita beramal, insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.